Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita dalam kuliah sebelum zuhur. Dan seperti biasa saya selalu nak ingatkan di bulan Ramadan ni kita sentiasa ada penjimatan. Antara penjimatan kita adalah penjimatan masa. Sebab masa bulan Ramadan kita tak makan, tak ada breakfast, tidak ada makan tengah hari. Jadi kita ada dianggarkan 90 minit penjimatan masa. Jadi eloklah kita gunakan 90 minit itu untuk mendalami ilmu. Okey, bukan saja kuliah zuhur ni, mungkin boleh tonton banyak lagi YouTube video yang memberi manfaat kepada kita supaya dari perkongsian ilmu itu tuan-tuan dan puan-puan akan dapat kefahamannya lebih, kesedarannya lebih dan juga tekad untuk membuat sesuatu kebaikan bukan saja kepada diri kita, kepada keluarga, kepada harta dan juga kepada ruh kita nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita hari ni apa dia? Tajuk kita hari ni adalah bank tak kejar sampai kubur. Betul ke? Nanti saya kongsikan. Sebenarnya kalau kita mati, bank tak kejar sampai kubur, tetapi kita yang tak tenteram nanti. Jadi sebelum kita pergi ke topik kita, mari kita berpantun. Apakah pantun kita untuk hari ini? Okay, pantun kita hari ini. Budi dikenang, harta disandang. Rasa bersyukur, pusaka diwarisi. Hutang berbaki, syurga terhalang. Tinggalkan dana dan pesanlah wasi. Ini berkaitan dengan topik kita hari ini. Sebab kita tak boleh lari daripada meninggal dunia sebila-bila pun. Itu sebabnya saya selalu katakan untuk membuat perancangan pewarisan ni bukan untuk orang tua. Yang lebih penting adalah untuk golongan muda yang baru berkahwin, baru anak, masih lagi ada rumah yang berhutang. Sebab kita tak boleh jangka bila kita pergi. Jadi sangat penting kita bersedia kepada tuan-tuan puan di luar sana yang masih muda. Okey, ingatlah, ambil tindakan, paling tidak pun melantik wasi. Pastikan ada dana tunai yang dapat ditinggalkan dalam bentuk dana pantas yang tidak terbeku. Contohnya, ada KWSP yang berpenama. Ada tabung haji berpenama. Kalau kita ambil takaful hayat, kita boleh ambil hibah ataupun berpenama. Tapi kalau kita nak langsaikan hutang kita, kita ambil penama supaya sampailah kepada waris kita. Dan penting kita nanti wasi. Dan wasi itu kalau bolehlah penama yang sama. Jadi contohnya kepada yang suami-suami ni, apa saja harta-harta yang berpenama, letaklah isteri. Jadi contohnya ambil takaful hayat, boleh hibah pada isteri ataupun penama pada isteri. Lepas tu K2SP kepada isteri. Tabung haji penama isteri. Dan isteri ni dilantik sebagai wasi dan dia akan dapat surat arahan. Antara arahannya kalau meninggal dunia, okey, hubungi orang yang boleh bantu, boleh bayar dan dia boleh bantu untuk menguruskan harta yang ditinggalkan, termasuklah membayar hutang-hutang. Sebab kadang-kadang kalau isteri ni bila dapat duit, dia nak uruskan sendiri kerana dapat tekanan-tekanan daripada pihak-pihak yang tak berapa faham. Itu yang kadang-kadang jadi masalahnya. Kalau suami meninggal awal, meninggalkan isteri yang muda, di mana yang sutu faridnya termasuklah ibu dan ayah. Lagi susah kalau contohnya ayah dah tak ada, tinggallah adik-beradik yang juga mempunyai hak farid. Dia akan jadi rumit. Dia tak rumit kalau semua waris faham. Ini yang kita sarankan, tinggalkan dana, maksudnya adalah akaun bank yang mempunyai penama, akaun bank pula, akaun berpenama contohnya tabung haji, K2SP dan juga takaful hayat. Kalau tak mampu takaful hayat, tak apa, ambil takaful kemalangan. Mana tahu aksiden ada pampasan yang besar. Yang kadang orang muda tu jarang mati biasa, tapi selalu mati aksiden. Dan takaful kemalangan sangat-sangat murah. Jadi kok kita meninggal awal disebabkan kemalangan, kita pasti adalah duit selungguk sampai kepada isteri kita, dan isteri kita sebagai wasi, dia boleh uruskan untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk juga
untuk membayar hutang-hutang kita. Okey. Itulah intipati pantun kita hari ini. Di mana sangat-sangat penting untuk kita tinggalkan dana dan sangat-sangat penting untuk kita melantik wasi. Siapa boleh tolong? Siapa boleh tolong. Nanti kalau dapat video ni, siapa hantar pautan untuk khidmat bantuan, ataupun ada nampak orang hantar e-book, klik e-book tu sebab dalam tu ada pautan-pautan untuk memahami, menonton video tambahan dan juga untuk klik dapatkan khidmat runding percuma. Okey, kita pergi ke topik kita hari ni. Okey. Bank tak kejar sampai kubur. Okey, saya nak sampaikan ni dan bentuk cerita lah. Okey. Kebiasaannya apabila berlaku kematian, okey, yang excited ataupun yang teruja ialah waris, kiranya si mati tu ada duit tunai. Contohnya ada KWSP tunai, ada tabung haji penama lah tunai. Jadi kalau tunai tu sampailah kepada penama. Okey. Dan kebiasaannya kadang penama ni pening. Contoh yang mati tu si suami. Okey. Dia ada laki WSP 300,000. Lepas tu dia ada tabung haji 20,000. Lepas tu dia ada takaful hayat 200,000. Bagus dia ni. Suami ni meninggal dunia. Okey. Masa meninggal dunia pula, okey, dia ada isteri, tak ada anak. Ayah dia pun tak ada. Dia ada mak. Okey, kalau ikut faraidnya, maka waris-warisnya adalah ibunya, isterinya dan adik-beradiknya. Dan ketika itu, bila adik-beradik dia tahu yang si mati ni meninggal dunia ada duit tunai, maka dia pun asaklah si isteri ni tadi. Aku ada hak, aku dah kira dah dekat faraid kalkulator dekat JAKIM. Aku ada hak banyaknya ni. Mana hak aku? Itulah kadang-kadang apabila waris-waris tak faham, okey, sebelum sampai kepada hak faraid kepada waris-waris, ada 7 perkara yang kita ambil kira. Ada tak harta-harta arwah ni yang pernah dihadiahkan? Ada tak harta-harta arwah ni sebenarnya dia hanya pemegang amanah bagi beberapa pihak? Kita bertolak daripada pusaka. Kita boleh ambil kos ke bumi daripada pusaka tersebut. Dan sekiranya arwah ada berhutang dengan Allah, zakat, fidyah, ibadah haji, selesaikan dahulu. Kalau arwah ada berhutang dengan berhutang dengan manusia, kerajaan, bank, lunaskan dahulu. Kalau ada tuntutan daripada pasangan perempuan boleh menuntut nafkah edah sepanjang nafkah sepanjang edah, sebab itu hutang arwah lah. Arwah patutnya memberi nafkah. Ni yang penting kadang-kadang yang waris-waris ni, yang anak-anak dah berusia tua dan juga adik-beradik, mereka bukan disara oleh arwah. Kalau anak-anak yang dah besar pun dah hilang dah tanggungjawab saraan oleh ayah ni tadi. Yang masih menjadi tanggungjawab ayah ni tadi adalah menyara isterinya. Jadi lepaskan dulu duit dia itu untuk supaya arwah tadi tidak berhutang kepada isterinya. Begitu juga kalau ada harta-harta yang diperolehi sepanjang perkahwinan, si pasangan tak kisah lelaki atau perempuan boleh menuntut harta sepencarian. Okey, harta sepencarian boleh dikira sama ada dapat mufakat waris. Kalau tak dapat mufakat waris, hantar ke mahkamah syariah untuk dikira secara terperinci. Okey. Dan last sekali, sekiranya arwah mempunyai wasiat, baik wasiat kepada bukan waris ataupun wasiat kepada sedekah wakaf, kita dahulukan dahulu. Jadi itulah 7 perkara yang kita perlu tolak dulu baru sampai kepada waris. Jadi itulah yang saya nak ceritakan. Memanglah pegawai bank takkan pergi ke kubur untuk tuntut, tetapi statement tetap sampai kepada rumah. Jadi perlulah waris-waris. Saya selalu cakap, waris bukan hanya mempunyai hak, tetapi mereka juga ada tanggungjawab. Itulah kadang-kadang banyak waris ni, ramai waris ni, dia hanya nampak hak mereka. Dan padahal mereka tak terlibat pun ataupun bukan dalam bidang, dalam bawah saraan si mati, tetapi mereka yang lebih. Okey, memang mereka mempunyai hak, tetapi mereka juga ada tanggungjawab. Okey. Dan kenapa? Betul ke yang pusaka ni kita kena dahulukan hutang?
Betul. Kadang-kadang bila kita cerita tentang pusaka ni, orang kata, oh dalam Al-Quran ada, dalam surah ada ayat-ayat faraid ni, hak aku berapa, hak apa, isteri berapa, hak anak berapa dan sebagainya. Memang ada. Tetapi dalam surah-surah faraid itu juga ada terkandung 4 pesanan. Okey. Dalam bentuk yang berbeza. Okey, yang mengatakan pembahagian itu setelah ditolak hutang dan dilaksanakan wasiat yang dibuat olehnya. Jadi bacalah surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Adalah kandungan itu yang mengatakan 4 kali. 4 kali dalam bentuk-bentuk yang berbeza mengatakan hutang dan wasiat didahulukan sebelum pembahagian kepada waris-waris faraid. Jadi kebanyakan orang yang ada hak faraid ni, mereka hanya nampak hak mereka tanpa kefahaman, mereka menuntut hak mereka tanpa membiarkan pelaksanaan hutang-hutang dan juga wasiat. Bukan hutang dan wasiat saja, ada 7 perkara yang kita boleh tolak tepi. Jadi tanggungjawab siapa? Jadi tanggungjawab kita. Kalau contohnya kita adalah waris, tak kisahlah adik-beradik ke ataupun anak ke sebagainya, kalau boleh kita nak arwah tu aman. Dia tak ada kuasa dah untuk menyelesaikan hutang, tapi dia hanya tinggalkan duit. Kalau dia tinggalkan duit, tanggungjawab kita untuk menggunakan duit itu mendahulukan hutang. Kalau tak ada duit, saya pernah ada satu kes, arwah tidak tinggalkan duit tapi ada tinggalkan hartanah. Waris jual hartanah itu untuk membayar hutang, sebab hartanah itu bernilai jutaan ringgit dan arwah juga berhutang jutaan ringgit. Jadi buat proses penjualan dan jual, dan jangan kita kira untuk dapatkan hak. Okey. Lainlah kalau yang nak dapat hak tu ada golongan-golongan yang memerlukan, yang memang anak yatim dan bawah umur. Kalau kita dah atas umur tu, kalau kita dapat, syukur kita ada hak faraid. Dan kalau kita dapat pun, kita anggap itu satu rezeki. Dan kalau boleh, kalau kita perlukan, kita gunakan, tetapi kepada salah satu jalan yang boleh kita mengenang arwah. Kita boleh ambil duit arwah, kita buat renovation rumah kita, tapi setiap kali kita pandang, kita teringat arwah. Contohnya kita dapat duit arwah, kita simpan dalam tabung haji. Setiap kali dapat dividen, kita ingat pada arwah. Ataupun kalau kita rasa kita cukup, selesa dah, dan kita rasa ada orang lain memerlukan, ada adik-beradik kita, waris-waris lain memerlukan, boleh melepaskan. Tak apalah, abang tak nak duit arwah ni, ambillah kecil. Kecil lebih memerlukan. Bila kita buat itu, sebenarnya kita berpahala. Itu namanya pahala free. Bukan titik perlu kita pun duit tu, tapi hak kita dapat pada kita lepaskan. Begitu juga kalau contohnya arwah tak pernah membuat wasiat sedekah, wasiat wakaf, tetapi kita sebagai waris menerima pusaka tersebut, dah tolak semua lah, kita dapatlah seorang 10,000 contohnya. Kalau kita rasanya aku tak perlu pun 10,000, aku ada kederat, aku ada pendapatan dan sebagainya, hidup pun selesa, okey, ambil itu, pergilah ke mana-mana, pusat zakat ke, pusat wakaf ke, sedekah ke masjid ke, begitu. Ini duit pusaka mak saya, saya nak wakafkan kepada masjid, buatlah apa saja. Jadi sekurang-kurangnya harta itu dimanfaatkan, dia menjadi saham air arwah. Apa dia? Harta yang dimanfaatkan. Okey, dan kita juga sebab itu hak kita dah sedekahkan, dah kita jadi satu sedekah. Akan jadi amalan kita bawa kita bila mati, sebab itulah amal jariah kita yang akan kita bawa. Jadi, dan tuan-tuan pula yang dah dengar video ni, cerita pada kawan-kawan supaya ia juga jadi saham akhirat kita. Apa dia? Ilmu yang dimanfaatkan. Jadi hari ini saja dengan menonton video ni, kita ada peluang untuk memastikan kita ada saham-saham akhirat. Apa dia? Kita pastikan kalau kita buat sesuatu, kita meninggal dunia, kita ada harta-harta yang memberi manfaat. Kita ada amal jariah, sebab kita dapat duit pusaka ayah kita sedekahkan. Kita juga dapat menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kan, dan orang yang dengar tu pun mengamalkan, dan kita juga dapat pahala yang berpanjangan. Begitu juga, okey, kalau sekarang ni kita waris, baru kita ingat, oh aku itu dapat duit pusaka mak, aku dah buat masuk dalam tabung haji. Ni tak lama nak dapat dividen tabung haji. Bila dapat dividen tabung haji, teringatlah arwah mak. Doakanlah supaya sekurang-kurangnya
mak kita ni akan sentiasa dapat doa daripada anak-anaknya. Begitu juga untuk kita. Kita tak tahu bila kita nak pergi. Supaya kita buat benda sama supaya nanti bila kita meninggal dunia adalah orang yang mendapat nikmat daripada pusaka kita dan sentiasa mengenang kita dan sentiasa mendoakan kita. Nampak tak cantik? Dengan satu perkara saja kita dapat pastikan kita dapat semua amalan-amalan yang layak dibawa mati. Jadi kalau belum faham lagi, tak apa, ulang balik video ni. Ulang balik video ni. Kalau rasa dia bermanfaat, share video tu. Okey, mudah saja. Jadi saya kata pusaka ni kalau kita faham, ia adalah satu punca pahala yang berganda-ganda. Dan dalam masa sama juga kalau pusaka ni kita buat tak faham, ia boleh menjadi punca dosa yang berpanjangan. Jadi pilihan kita. Ya. Jadi kita faham supaya kita jadi waris yang bertanggungjawab. Kalau jadi pemilik harta, kita juga buat perancangan supaya kita tak membebankan waris-waris kita. Kalau boleh kita tinggalkanlah duit dalam bentuk tunai supaya apa saja hutang-hutang kita seperti kredit kad dan sebagainya dapat dilangsaikan dengan mudah oleh pihak waris kita. Memang bank tak kejar sampai kubur, tetapi adalah tidak selesai hutang arwah. Arwah boleh meninggal, arwah ada banyak amalan, tetapi dalam pantun kita tadi apa? Hutang berbaki, syurga terhalang. Jadi kita tak nak itu berlaku pada diri kita dan juga arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Maka kita carilah jalan untuk bertanggungjawab dan melunaskan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh si mati. Okey. Jadi untuk memudahkan tuan-tuan untuk memahami mendalam, okey, kita akan hantar kepada mereka-mereka yang mendaftar. Jadi kalau siapa yang daftar hanya melalui YouTube, nanti kalau nampak ada pendaftaran di ruangan komen tu, daftar supaya tuan-tuan dan puan berada dalam loop ataupun radar kami akan sentiasa menghantar peringatan. Dan mereka-mereka yang mendaftar juga telah mendapat link kepada playlist untuk semua video-video kita yang terdahulu. Okey. Dan juga ada e-book. Di dalam e-book tu ada lagi video-video tambahan, ada juga nota digital tambahan. Dan kalau perlu khidmat bantuan, klik saja butang, ada butang terus untuk dapatkan khidmat bantuan daripada My Pusaka. Begitu juga kalau nak mengundang My Pusaka untuk ke majlis-majlis ceramah, boleh. Semua ada all in one dalam e-book tersebut. Nak e-book? Nanti tengok dalam ruangan komen, kita akan letakkan dia link untuk dapatkan. Ataupun kalau nak pernah terima link undangan untuk kuliah Zuhur ni, daftar. Bila kita daftar tu, maka nama kita masuk dalam tu. Dalam masa sama juga, semua yang mendaftar, kami juga akan daftarkan sebagai ahli My Pusaka Online. Ahli My Pusaka Online ni bukan nak jual apa-apa. Itu adalah satu digital community berkaitan dengan pewarisan, di mana ahli boleh daftar secara percuma. Kalau siapa yang dah daftar untuk kuliah Zuhur ni, staf kami akan tolong daftarkan sebagai ahli dan akan dapat pemakluman melalui email dan boleh login. Dan sebenarnya apa yang tuan dapat adalah satu, ada aplikasi yang boleh letak dalam handphone pengiraan faraid. Nak kira faraid kita, keluarga kita, orang yang meninggal, boleh. Ada aplikasi untuk kita mula menderaf dokumen perwarisan kita. Nanti wasi, nasib pentadbir, wasiat dan sebagainya. Tak faham, ada butang-butang kita boleh klik, dia boleh penerangan lebih lanjut. Tak payah tanya saya, ada dalam tu penerangan, semua ada baca je. Begitu juga ada aplikasi untuk mula mohon urus pusaka. Kalau ahli keluarga kita meninggal, adalah checklist dia, adalah benda-benda yang perlu kita buat untuk memudahkan kita mula urus pusaka supaya kita tidak membuat langkah yang silap. Ada juga gerbang ilmu. Kalau kita nak belajar lagi, ada butang-butang faraid itu apa, wasi itu apa, wasiat itu apa, hibah itu apa, semua ada. Percuma je. Dan ada macam saya katakan tadi, ada saluran mudah untuk khidmat nasihat. Bila kita dah login, adalah butang AIDA. AIDA itu ialah kitanya unit khidmat bantuan. Klik saja dan boleh pilih apa bantuan diperlukan, hantar, dan kami tahu siapa yang hantar dan kami akan hubungi untuk membantu tuan-tuan. Percuma. Dan kalau rasa dah banyak dapat manfaat, baguslah benda ni. Nak dapat pahala lagi, sebarkan melalui laman web. Kita kasih laman web, boleh buat sendiri. Dan sebarkan, kalau orang yang menerima tu memanfaatkan, insya-Allah tuan-tuan juga dapat manfaat akhirat, iaitu ilmu yang dimanfaat. Tapi kalau kita tak puas hati dengan ganjaran akhirat, kita boleh juga ganjaran dunia. Kalau kita sebar-sebarkan adalah di kalangan orang yang kita sebarkan itu, kita refer itu, mengambil solusi-solusi tertentu dengan bayaran, maka kita akan beri
referral fee kepada tuan-tuan sebagai imbuhan duniawi. Jadi mudah saja. Ada masuk bayar? Tak ada. Percuma saja. Hanya gunakan dan amalkan, faham dan sebar-sebarkan. Itu sahaja. Okay? Now, habis dah. Dan apakah topik kita besok? Topik besok bagus. Okay? Jadi, especially hari Jumaat, saya sarankan semua wanita-wanita yang tak pergi solat Jumaat tu hadir. Okay? Tak pergi shopping raya kan? Okay? Dan juga untuk lelaki-lelaki pun masa duduk kat tepi-tepi masjid pasang dengar. Kalau tidak pun boleh dengar selepas majlis sebab ini selepas premier dia boleh tuntun bila-bila masa. Okey, apa tajuk dia? Abang sayang semua empat. Memang tak ramai lah yang ada 4 isteri, tapi tak kisahlah. Topik dia untuk mereka yang berpoligami, ada beberapa nasihat-nasihat penting yang saya nak sampaikan. Begitu juga pada isteri-isteri yang dalam keluarga poligami, ada perkara-perkara yang penting untuk diketahui. Supaya apa? Kalau berlaku kematian salah seorang daripada ahli poligami ini, tak ada siapa pun di kalangan mereka akan termudarat. Jadi elok tahu senario-nya, isu-isunya, tips-tips untuk mengelakkan permasalahan. Okey? Sebab semua orang sayang. Jadi itulah topik kita besok. Jangan lupa untuk tonton. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.